Selamat sejahtera semua. Mari kita belajar berkaitan dengan unit 5.2 hidrokarbon, bab 5 sebatian karbon. Dalam bab ni, pelajar akan belajar berkaitan sebatian hidrokarbon daripada sumber semula jadi, siri homolog, sumber tenaga alternatif dan tenaga boleh baharu dalam kehidupan harian. Sebatian hidrokarbon berasal dari benda hidup. Dan sebatian hidrokarbon boleh dikelaskan kepada dua jenis juga. Satu, sebatian yang mengandungi unsur karbon dan hidrogen sahaja dikenali sebagai sebatian hidrokarbon. Manakala sebatian yang mengandungi unsur hidrogen, karbon dan unsur lain seperti oksigen dan nitrogen dikenali pula sebagai sebatian bukan hidrokarbon. Contoh sebatian hidrokarbon adalah seperti petrol, arang batu, gas asli, alkana, alkena dan juga alkuna. Manakala contoh untuk sebatian bukan hidrokarbon pula seperti protein, lemak, karbohidrat, alkohol, asid organik dan juga ester. Seterusnya, kita akan lihat pembentukan bahan api fosil, iaitu petroleum dan gas asli. Lumpur dan pasir dari darat dialirkan ke dalam laut serta membentuk lapisan enapan pasir dan tanah. Ini menyebabkan hidupan laut juga akan mati dan tertimbus di atas lapisan enapan pasir dan tanah tersebut. Selepas beratus-ratus juta tahun, sisa hidupan yang mati ini akan termendap di bawah lapisan mendapan pasir dan tanah yang semakin menebal di bawah tekanan dan suhu yang tinggi bagi membentuk petroleum dan gas asli. Terusnya proses pembentukan arang batu pula. Tumbuhan di kawasan tasik mati dan tertimbus di dalam lumpur berjuta-juta ratus tahun yang dahulu juga. Hasil tekanan haba dan tinggi, tumbuhan yang mati ini akan bertukar kepada arang batu. Petroleum terdiri daripada suatu campuran hidrokarbon yang boleh diasingkan melalui proses penyulingan berperingkat kerana pecahan-pecahan petroleum mempunyai takat tidih yang berbeza. Turus berperingkat digunakan untuk mengkondensasikan wap pada peringkat yang berbeza. Dalam industri minyak dan gas, penyulingan berperingkat dijalankan dengan memanaskan petroleum di dalam relau pada suhu 400 darjah Celsius di loji penapisan minyak. Wap yang terhasil disalurkan ke dalam sebuah menara penyulingan untuk mengutip pelbagai pecahan petroleum pada suhu yang berlainan seperti mana yang ditunjukkan di dalam rajah di bawah. Di dalam makmal pula, petroleum dimasukkan ke dalam tabung didih yang mengandungi wool kaca. Kemudian petroleum di dalam tabung didih dipanaskan perlahan-lahan. Seterusnya, pecahan petroleum yang telah disuling dikumpulkan pada suhu yang berbeza-beza. Hidrokarbon boleh dikelaskan kepada dua kumpulan, iaitu hidrokarbon tepu dan hidrokarbon tak tepu. Hidrokarbon tepu mengandungi ikatan kovalen tunggal sahaja di antara satu atom karbon dengan atom karbon yang lain, seperti mana contohnya sebatian alkana yang ditunjukkan di dalam rajah.
Seterusnya, hidrokarbon tak tepu mengandungi sekurang-kurangnya satu ikatan ganda 2 atau ikatan ganda 3 di antara satu atom karbon dengan atom karbon yang lain. Contohnya, alkena dan alkuna yang ditunjukkan di dalam rajah. Dalam kimia organik, siri homolog terdiri daripada kumpulan sebatian organik tertentu yang mempunyai sifat kimia yang serupa. Antara contoh siri homolog ialah alkana dan alkena. Alkana mempunyai formula ARM CnH2n tambah 2 dengan nilai N bermula daripada nilai 1. Nama akhiran untuk alkana adalah ana dan kumpulan berfungsi untuk alkana ialah ikatan kovalen tunggal. Seterusnya, formula ARM untuk alkena ialah CnH2n dan nilai N bermula dari nombor 2. Nama akhiran untuk alkena ialah ena dan kumpulan berfungsi untuk alkena ialah ikatan kovalen ganda 2. Jadual menunjukkan nama bahagian induk mengikut bilangan atom karbon. Sekiranya sesuatu sebatian organik bermula dengan nama Mac, bermaksud ianya mempunyai bilangan atom karbon 1. Seterusnya, sekiranya ianya bermula dengan perkataan at ataupun et, ianya mempunyai bilangan atom karbon 2. Seterusnya, untuk sebatian organik yang mempunyai bilangan atom karbon 3, ianya akan bermula dengan perkataan prop. Bagi bilangan atom karbon 4 pula, ianya bermula dengan but, 5 atom karbon pent dan 6 atom karbon hex. Sekarang mari kita lihat 6 hali pertama siri homolog alkana. Kita akan melihat berkaitan dengan nama sebatian, formula molekul dan juga formula struktur bagi 6 hali pertama siri homolog alkana. Katakan suatu sebatian mempunyai bilangan N1, jadi formula ARM untuk alkana ialah CnH2n tambah 2. Dengan menggantikan nilai N sebagai 1, kita akan mendapati formula molekul untuk alkana adalah CH4. Dan sekiranya terdapat satu atom karbon, maksudnya nama sebatian tersebut akan bermula dengan perkataan Mac. Jadi, nama bagi sebatian ini adalah metana. Dan ini adalah formula struktur bagi metana di mana ianya mempunyai satu atom karbon di tengah dan dikelilingi oleh 4 atom hidrogen. Sekarang, mari kita lihat sebatian yang mempunyai bilangan atom karbon 2. Jadi dengan menggantikan nilai N sebagai 2, formula molekul bagi sebatian ini akan menjadi C2H6 dan sebatian yang mempunyai bilangan atom karbon 2 akan mempunyai perkataan awalannya adalah sebagai at. Jadi bermaksud nama sebatian ini adalah etana. Dan formula struktur bagi etana adalah seperti mana yang ditunjukkan di dalam rajah. Seterusnya, sekiranya bilangan atom karbon 3, formula molekul adalah C3H8 dan awalan untuk bilangan atom karbon 3 adalah prop. Jadi sebatian ini akan mempunyai nama propana. Dan ini merupakan formula struktur bagi sebatian propana. Seterusnya, bagi sebatian alkana yang mempunyai bilangan atom karbon 4,
Formula molekul adalah C4H10 dan awalannya adalah but, bermaksud nama sebatian ini adalah butana. Dan ini merupakan formula struktur bagi sebatian karbon dengan bilangan atom karbon 4. Seterusnya, bagi sebatian siri homolog alkana dengan bilangan atom karbon 5, jadi formula molekulnya akan menjadi C5H12. Awalannya adalah pent, maka nama sebatian ini adalah pentana. Dan ini merupakan formula struktur bagi pentana dengan 5 atom karbon dan 12 atom hidrogen. Seterusnya, untuk sebatian alkana dengan bilangan atom karbon 6, jadi formula molekulnya adalah C6H14. Awalannya adalah hex, bermaksud sebatian ini akan bernama heksana. Dan ini merupakan formula struktur bagi heksana. Sekarang kita akan lihat 5 ahli pertama siri homolog alkena. Ahli pertama alkena mempunyai bilangan atom karbon 2 disebabkan oleh kehadiran ikatan kovalen ganda 2. Ini bermaksud ahli pertama alkena mempunyai formula molekul C2H4 apabila digantikan dalam formula am alkena iaitu CnH2n dengan awalan nama alkena ini akan bermula dengan ET dan namanya akan menjadi etena. Dan ini merupakan formula struktur untuk alkena di mana ianya mempunyai satu ikatan kovalen ganda 2 di antara atom karbon. Seterusnya, apabila N sama dengan 3, formula molekul C3H6 dan namanya akan menjadi propena. Awalan adalah prop dan akhiran akan berakhir dengan ena. Seterusnya, N4, formula molekulnya adalah C4H8 dan nama sebatian tersebut adalah butena. Dan sekiranya N sama dengan 5, jadi formula molekulnya C5H10 memandangkan ada 5 atom dalam sebatian ini bermaksud awalan adalah pent dan nama bagi sebatian ini adalah pentena. Seterusnya kita lihat ahli yang seterusnya dalam sebatian alkena di mana N sama dengan 6, formula molekul C6H12, jadi nama sebatian ini akan menjadi heksena dan ini merupakan formula strukturnya. Bahan api fosil merupakan sumber tidak boleh baharu yang semakin berkurang. Oleh itu, sumber tenaga alternatif menjadi semakin penting untuk membekalkan tenaga dalam kehidupan seharian. Sumber tenaga alternatif merupakan sumber tenaga yang tidak mudah habis. Contoh sumber tenaga alternatif ialah sumber tenaga solar, tenaga angin, tenaga hidro, tenaga biogeotermal, tenaga geoterma, tenaga air pasang surut, tenaga gelombang ombak dan juga tenaga nuklear. Mari kita lihat secara lanjut penghasilan tenaga biogeotermal. Yang pertama, sisa makanan isi rumah ataupun sisa domestik yang terdiri daripada kulit buah-buahan dan sayur-sayuran dikumpulkan. Sisa sayur-sayuran dan buah-buahan yang dihancurkan dicampur dengan air dan sewaktu proses ini berlangsung terdapat bakteria yang hadir secara semula jadi. Bakteria ini akan menjalankan proses penguraian secara anaerobik terhadap sisa sayur-sayuran dan buah-buahan tersebut. Bakteria ini dikenali sebagai bakteria metanogen
ataupun methanogenic bacteria kerana ia menghasilkan gas metana yang merupakan komponen utama dalam biogas. Biogas yang dikumpulkan ini boleh digunakan sebagai bahan ganti kepada gas asli dan boleh digunakan untuk memasak. Penggunaan biodiesel sebagai sumber tenaga adalah sangat menarik memandangkan biodiesel merupakan sumber tenaga yang tidak menyumbang kepada pelepasan gas rumah hijau. Jadi, itu sahaja berkaitan dengan unit 5.2 hidrokarbon. Sekian, terima kasih dan jumpa lagi.